kasih Puan Pengerusi yang kerana memberi ruang kepada Bukit Medira untuk membahas. Jadi kerana masa yang terhad, Bukit Medira akan terus ke butiran 0200 dan juga 0300. Jadi di Malaysia, seperti di banyak negara di seluruh dunia, kemajuan pesat teknologi telah membawa peluang yang baharu untuk pertumbuhan dan juga pembangunan. Jadi walau bagaimanapun, seiring dengan kemajuan ini datang cabaran yang mendesak dalam aspek keselamatan cyber. Jadi salah satu cabaran utama ialah sifat ancaman yang semakin berleluasa. Jadi penjenayah cyber kita tahu semakin canggih dan juga menggunakan teknik seperti ransomware, pancingan ataupun phishing dan malware dan sebagainya dengan izin untuk eksploitasi kelemahan dan juga kelemahan dalam infrastruktur digital. Jadi ancaman ini bukan sahaja menyasar agensi kerajaan dan juga infrastruktur kritikal, tetapi juga memberi kesan kepada perniagaan, organisasi dan juga individu dan menimbulkan risiko besar kepada keselamatan negara dan juga kestabilan ekonomi. Jadi tanggapan Malaysia yang dilabelkan sebagai quote-unquote syurga penggodaman adalah satu label yang cukup membimbangkan kerana ia seolah-olah menggambarkan usaha bersepadu negara dalam memerangi jenayah cyber dan juga mempromosikan keselamatan cyber. Jadi di sini Bukit Medira rasa peruntukan sebanyak 182 juta ringgit diperlukan untuk menampung kos-kos penting supaya warga Malaysia dilindungi dari sebarang kemudaratan yang bakal berlaku. Jadi dengan pendigitalan perkhidmatan yang semakin meluas, Malaysia masih lagi bergelut dalam pelbagai cabaran keselamatan yang menimbulkan risiko besar dan juga landscape keselamatan cyber sedang mengalami perubahan yang ketara ya apabila organisasi berhadapan dengan lonjakan ancaman tersebut. Jadi menurut tinjauan baharu oleh IDC mengenai keadaan operasi keselamatan ataupun SecOps ya dengan izin di rantau Asia Pasifik, pancingan data ataupun phishing juga menimbul kebimbangan yang utama. Dan di sini 54% organisasi meletakkannya sebagai ancaman utama. Jadi antaranya 5 ancaman teratas di Malaysia termasuklah ransomware dengan izin, unpatched vulnerabilities, kecurian identiti dan juga serangan yang menyasarkan Internet of Things dengan izin. Jadi di sini ya berkenaan dengan pembendungan ancaman tersebut, saya ingin kongsikan ya sebuah artikel yang menyatakan 48 organisasi di Malaysia merasakan kurang kelengkapan dan juga menekankan keperluan mendesak untuk memperkukuhkan keupayaan untuk melindungi ancaman-ancaman tersebut. Dan juga di sini kementerian telah cadang ya untuk memperuntukkan wang sejumlah 22 juta untuk program-program khusus. Jadi Bukit Medira mohon ya pencerahan terperinci mengenai apakah program-program yang ingin diwujudkan. Jadi berbalik kepada serangan phishing khususnya telah muncul ya sebagai vektor ancaman yang kita tahu mengeksploitasi kelemahan manusia. Dan di sini Bukit Medira ingin mendapatkan pencerahan juga mengenai program-program ya perlindungan peribadi dan khususnya apakah strategi kementerian. Jadi keadaan keselamatan cyber kita tahu semakin teruk di Malaysia dan ini memerlukan usaha bersepadu untuk mengukuhkan pertahanan cyber dan juga meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dan juga memupuk kerjasama dalam kalangan semua pihak. Dengan ini Bukit Medira ingin menyuarakan sokongan terhadap fokus yang diberikan oleh kementerian dalam memperbanyakkan lagi program-program dasar kawalan dan juga pematuhan, program-program digital negara dan sebagainya. Jadi dengan utamakan keselamatan cyber yang menunjukkan bahawa kita boleh mengurangkan ancaman yang semakin meningkat yang ditimbulkan oleh penjenayah cyber dan juga pada sekaligus ya dapat melindungi infrastruktur dan juga aset digital. Jadi memang penting untuk menjamin sistem supaya memastikan daya tahan terhadap ancaman-ancaman tersebut ya dapat kita tangani. Jadi dengan utamakan keselamatan cyber sebagai kepentingan negara dan juga menjalinkan perkongsian kerjasama, Malaysia boleh melindungi aset digitalnya dengan lebih baik dan juga pada masa yang sama dapat melindungi warga tempatan kita dan juga memupuk ruang cyber yang lebih selamat dan juga daya tahan untuk generasi yang akan datang. Jadi sebagai penutup,
Bukit Bendera ingin mengambil peluang untuk merakamkan syabas dan juga tahniah kepada Kementerian Digital ke atas inisiatif yang dilakukan dan akan diteruskan. Jadi demi negara yang tercinta, Bukit Bendera sokong. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krau.